musannif buat datang kepada apa dalil baharu alam. Dalil baharu alam. Maka kata dia wa dalilu hudutsil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Dalil baharunya alam ialah melazimi alam itu dengan sifat-sifat yang baharu. Alam itu sentiasa sifatnya itu baharu. Dia tidak bercerai tanggal daripada sifat-sifat yang baharu. Qad arafta anna hadha dalilun ala hudutsil ajram. Telah kamu tahu bahawa ini ialah dalil kepada baharu jirim. Baharu jirim. Jadi makna alam di sini bukan maksud umum, sebab alam tu sama ada dia jirim atau dia arab. Jadi sekarang ni perbincangan kita ni maksud alam di sini ialah jirim. Maksudnya jirim saja. Dalil baharu alam yakni baharu jirim. Alam yakni aspek jirim dia tu. Fal muradu minal alami huna khususul ajram. Maka yang dikendaki daripada alam di sini khusus jirim. Bi khilafihi fima taqaddama, berlainan dengannya pada barang yang telah terdahulu. Mana? Huduthul alam. Sebelum tu kan pada awal amma burhan wujudihi ta'ala fa huduthul alam. Alam sini maksud dua, al-ajram wal a'rad. Tapi alam dalam kau yang kedua ni, alam sini khusus dengan maksud ajram. Nampak tak tu? Bi khilafihi ay bi khilafil alami fima taqaddama ay fi qawlihi qawli musannifi rahimahullah ta'ala tu. Wa amma burhan wujudihi ta'ala fa huduthul alam. Hak mula-mula tu. Jadi alam di sana pada permulaan tu kena kepada jirim dan arab. Maka jirim arab baru. Sekarang ni kita nak bincang wa dalil huduthil alami. Hudus alam di sini hudus ajram. Kenapa? Sebab apa? Sebab arab akan sebut. Dalil baharu jirim ialah melazimi jirim bagi a'rab. Kalau dalil baharu jirim dan a'rab ialah melazimi jirim dan a'rab daripada a'rab, tak betul ayat. Faham tak? Jadi sini sifat makhluk. A'rab jamak bagi a'rab tu. A'rab tu sifat makhluk. Surat apa? Surat apa? 32. Tu tak kita lah. Kita ada. Ya, sudah. 32. Faham? Jadi sini maksudnya jirim saja. Sebab apa? Melazimi akan jirim bagi a'rab. Kalau kita maksud alam ni dua juga, maksud jirim dan a'rab, maka dalil bagi jirim dan a'rab itu ialah melazimi jirim dan a'rab bagi a'rab. Dah betul ayat itu. Okey. Nampak? Itu maksud dia. Bi khilafihi fima taqaddama ay fi qawlihi wa amma burhan wujudi ta'ala fa huduthul alam situ. Fa innal murada bihi ma shamila al ajrama wal a'rab. Apa yang merangkumi jirim dan juga a'rab pada mula-mula itulah. Ma yashmalu syamila ma yashmalul ajrama wal a'rada, yang merangkumi jirim dan juga a'rad. Kemudian kata musannif qauluhu mulazamatuhu lil a'radil hadithah, melazimi ia alam bagi, yakni alam maksud jirim bagi sifat-sifat yang baharu. Qaul musannif itu fi quwwatis sughra, dia itu bertepatan dengan muqaddimah sughra atau qadiyah sughra, seakan-akan qadiyah sughra. Al-qailati, yang berkata qadiyah itulah, maknanya kalau kita andaikan, kalau kita susun dari susunan asyaklul awal dalam bab mantiq, dia akan jadi al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadithah.
Itu sughra dia. Al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadithah. Segala jirim itu melazimi bagi sifat-sifat yang baharu. Wa qawluhu wa mulazimul hadithi hadithun. Wa mulazimul hadithi hadithun. Kata musannif mulazimul hadith maksud atas qaul musannif kan dalil huduthil alam mulazamatuhu lil a'radil hadithah min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimul hadithi hadithun. Gitu. Maka kata musannif wa mulazimul hadithi hadithun, yang melazimi yang baharu itu tentulah benda itu baharu juga. Sesuatu yang tak bercerai tanggal dengan sifat yang baharu, maka sesuatu itu baharu juga. Dah sifat dia baharu, maka dia pun baharu. Itu fi quwwati khabar wa qawluhu tu fi quwwati khabar dia. Fi quwwatil kubra, iaitu pada seakan-akan muqaddimah kubra. Pada kekuatan ni maknanya dia menepati akan muqaddimah kubra. Sughra ada dah. Al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadithah. Kubranya al-qailah wa kullu ma lazama al-haditha hadithun. Wa kullu ma lazama al-haditha hadithun. Dan setiap yang melazimi yang baharu, maka setiap itu benda yang melazimi baharu itu baharu dah juga hukumnya. Itu kubra ni. Okey. Jadi fayasiru nazmud dalili, maka jadilah susunan dalilnya hakadha, jadi gini. Al-ajramu mulazimatun lil a'radil hadithah. Jirim-jirim itu melazimi bagi sifat-sifat yang baharu. Wa kullu ma lazamal haditha hadithun. Dan setiap yang melazimi sifat-sifat yang baharu, maka dia itu pun sendiri baharu. Wa natijatuhu, dan natijahnya al-ajramu hadithah. Jirim tu baharu. Dan natijahnya alam baharu lah. Nampak? Okey. Mudah itu. Qawluhu min harakatin wa sukunin, daripada harakat, bergerak dan diam. Wa ghairihima, dan lain padanya lah. Contohlah tu. Itu bayanun, min bayaniyah tu, nak terang. Hadithah yang baharu min, bukan tabi'i, bayan, nak terang. Apa sifat baharu tu? Min harakah, daripada gerak dan diam dan selainnya. Bayanun lil a'radil hadithah, menerangkan bagi sifat-sifat yang baharu. Wa innama khassal harakata was-sukuna bitasrihi bihima, hanya saja musannif mengkhususkan sebut gerak dan diam tu dengan jelas, dengan keduanya, dengan gerak tasrih bihima, sebut secara jelas-jelas bergerak dan diam. Sebab apa musannif sebut bergerak diam saja? Hak lain disebut secara tidak tasrih ghairihima, tapi gerak diam disebut gerak dan diam. Kenapa sebut gerak diam aja? Padahal sifat baru banyak lagi. Tak? Sifat baru mana? Ikutlah. Duduk ke, sifat baru apa lagi? Besar, kecil ke, berat, ringan ke, sifat baru lah ke tu. Kenapa dia sebut dengan tasrih? Lianna mulazamata al-ajrami lahuma daruriyatun likulli aqilin. Kerana melazimi jirim bagi gerak dan diam itu perkara daruriyah bagi setiap orang berakal. Perkara mudah yang tak perlu fikir. Bahawa jirim mesti sama ada gerak atau diam. Mulazim. Lazim dia ada sifat sama ada gerak atau diam. Itu orang berakal boleh fikir lagi. Boleh fikir itu. Takkan kata tak ada. Dah. Benda yang daruri. Termasuk pada awaliyah lah. Benda hak tak payah fikir langsung lah. Jadi yakiniyah ni. Ke ada? Ada hak tak gerak tak diam? Ada tak? Ada? Tak okay?
Betul. Lakin fi ja'lihima minal a'radi nazarun. Namun pada menjadikan keduanya bergerak diam tu daripada a'rad. Menjadi makna membilang dia daripada a'rad, nazar. Dia takbir, dia kata gerak diam tu a'rad. A'rad hadisah kan. Lepas tu jadi contohnya gerak dan diam. Pada menjadikan gerak dan diam tu a'rad tu nazar. Ada penelitian, perlu diteliti. Makna ada kritikan tak apa tepat. Kenapa? Li'annal a'rada jam'u 'aradin. Kerana a'rad itu jamak bagi arab. A'rad jamak kepada arab. Wa huwa al-arab khassun bil amril wujudi. Arad itu khusus, istilah arad khusus bagi benda yang bahasa ada, benda yang jenis ada. Kasawadi wal bayad, seperti hitam putih. Hitam putih arad sifat makhluk kan. Dan waktu benda wujudi, apa panggil arad. Jadi istilah arad ni kena pada amrun wujudi. Wala kadzalika huma, dan tidak sedemikian, ai wala kadzalika wala al harakatu wasukunu kadzalika ay kal sawadil wal bayat fi annahuma amrun wujudiyun. Tak sama. Tidak sama, tidak demikian, makna tak macam hitam putih, tidak amrun wujudi, gerak dan diam. Gerak dan diam bukan amrun wujudi. Bergerak dan diam bukan perkara yang bangsa ada, sifat yang bangsa ada. Dia hanya sifat yang faham saja. Gerak dan diam, ada gerak tak ada. Bergerak tu tak ada. Diam pun tak ada, hanya dapat dipaham. Yang ada benda lah. Benda tu kalau bergerak, bola kalau bergerak, hak adanya apa? Hak adanya bola. Bergerak tu tak ada, tak boleh kita nak asingkan. Kita faham bola tu berpindah daripada satu tempat ke tempat, itu nama gerak. Hak adanya diri bola. Diam, kita faham bola tu tak pergi ke mana-mana, kekal di situ. Dalam masa, tempoh masa, kita panggil diam. Kita panggil diam. Hak ada diri bola, diri bergerak tak ada. Okay. Jadi wala kadzalika huma, dan tidak demikian gerak dan diam. Kenapa? Sebab apa? Kena faham ni, kena faham takrif. Kena faham takrif, kena faham istilah. Sebab dia melibatkan kita nak hukum. Li'annal harakata, kerana harakat tu, bergerak itu, hiya intiqalul al-jirmi min hayyizin ila hayyizin akhar. Kerana gerak itu ialah berpindahnya jirim daripada satu tempat, satu hayiz tempat kepada tempat yang lain. Itu nama gerak. Kita kata pen ni bergerak, jadi pada asal tangan gerak situ. Jadi bergerak tu berpindahnya satu jirim daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya gerak. Jadi gerak tu baharu tak? Baharu tak gerak? Gerak baharu tak? Gerak tu baharu tak? Baharu. Sebab apa baharu? Sebab apa baharu? Tu tak ada dia. Sebab apa baharu? Sebab masa dia ada, sebelum dia ada sini, tak ada sini. Dia ada di sini, baru je ada. Sebelum tu tak ada. Faham tak? Baru lah. Asalnya tak ada di sini, tak ada di sini. Asal ada di sini, lepas tu ada di sini. Baru. Dan boleh kata Tuhan gerak, turun langit. Tak boleh lah. Maka tak jadilah isu Tuhan bergerak turun ke langit dunia. Tak betul. Turun tu salah satu hai'ah gerak. Turun tu salah satu hai'ah gerak. Turun tu gerak tak? Turun tu gerak tak? Gerak. Gerak umum.
Gerak umum. Salah satu hai'ah gerak ialah turun, iaitu daripada atas ke bawah. Kalau naik gerak. Salah satu hai'ah naik daripada bawah ke atas. Tahu tak? Jadi mustahil tak Tuhan. Kita dah faham gitu kata. Faham kan? Kan boleh tak apa, kita boleh faham kan? Saya cerita apa yang awak faham. Faham kan? Gerak yang layu. Turun yang lain. Dia cakapkan dengan bahasa yang dipahami lah. Dia buat bahasa baru. Tak apa lah, buat bahasa diri boleh lah. Betul lah, dia kata gerak yang dipaham. Apa gerak dipaham? Hak layak dengan Tuhan. Dah benda hak tak layak Tuhan tak tahu. Dah tahu saya cakap lah. Apa pun nak tahu. Tuhan kata gerak ke? Dah. Tuhan kata nazalah. Dia telah menterjemahkan dengan gerak. Dia buat satu makna baru bagi gerak. Nampak? Jadi buat bahasa sendiri tak apa. Jadi tentang melihat wajah Allah tu siapa lagi sini ke depan melihat wajah Allah ke depan dari segi aspek mana? Tanya je lah, depan belakang lagi ke? Depan belakang tu amrul i'tibari. Sini tak tanya dah nampak cahaya tu Nampak cahaya. Siapa kata nampak cahaya? Nampak tu mesti nampak ada cahaya. Nampak ada cahaya. Nampak Allah, lihat Allah di syurga maknanya. Nampak cahaya ke nampak benda? Mesti mata kita ada cahaya pun nampak. Mata kita tak buta. Kalau cahaya tu mana masuk? Tak apa lah. Dalam gelap dah nampak. Jadi dalam syurga tengok Tuhan dengan mata ke? Tengok tu bukan dengan mata. Dengan layaknya, dengan selayaknya. Tengok dengan seluruh tubuh kita. Tengok dengan seluruh tubuh, bukan mata aja. Bukan mata aja. Sebagaimana kaifiat melihat tu berbeza. Berbeza kaifiat melihat kat dunia. Kat dunia tengok kena cerah. Kat dunia pun ada benda kita tak payah cerah untuk tengok. Ada tak? Tak payah cerah pun untuk tengok. Lihat dalam mimpi. Lihat dalam mimpi. Mata tutup ke buka? Tutup. Kalau orang tidur mata tutup koliknya tutup Cerah ke gelap? Koliknya gelap, si tutup api lah. Sunat tutup api. Kalau tidur buka api pun boleh. Tapi koliknya gelap lah. Dah nampak tak dalam mimpi? Nampak tak dalam mimpi? Nampak. Apa panggil melihat? Tapi pada alam lain lah tu, alam mimpi dah. Nizam dan peraturan melihat dah lain sebab berpindah alam. Alam akhirat, tu alam dunia. Alam akhirat lagilah, wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'. Biduni kaifiyah, tanpa kaifiat yang makruf kat dunia ni. Buktinya mimpi itu sendiri Tuhan bagi dalil dah bahawa boleh melihat tanpa kaifiat yang makruf masa kita jaga. Jadi kat akhirat Allah Taala mampu untuk kita lihat, memberi kita lihat dengan wajahnya amin rabbal alamin, dengan bukan tanpa kaifiat yang makruf. Okey. Jadi jelas dah. Awas sukunu didduhu. Sukun diam itu lawan bagi gerak. Yakni ada muntiqal lah. Wakila kata satu pandangan, takrif kedua bagi harakah. Wakila al-harakatu hiya al-husulul awwalu fi ghairi al-hayyizil awwali. Hasil yang pertama pada selain tempat yang pertama. Hasil yang pertama pada selain tempat yang pertama. Terhasil yang pertama pada selain tempat yang pertama. Tak? Ni tak. Hasil ni bergerak tu
hasil yang ni pada selain tempat yang pertama. Setengah dia ibarat husulul awal fi athani, hasil yang pertama pada yang kedua. Hak tu boleh iktiraf lagi, hasil yang pertama pada yang kedua. Dah kalau bergerak yang ketiga, bukan yang kedua ni. Jadi musannaf kata hasil yang pertama pada bukan yang pertama. Jadi bukan pertama, 2, 3, 4 ikut semua. Nampak tak? Faham? Hasil yang pertama pada bukan selain yang pertama. Hak ni masa ketika ini hasil duduk sini duduk, tiba-tiba duduk sini, bergerak ni. Hasil hak pertama tadi bukan pada tempat yang pertama, pada tempat lain. Kedua, ketiga ikutlah. Nama gerak. Tak? Kalau hasil sini pertama, ni kedua, ni ketiga. Tapi hak ni pula yang kedua ni kita jadikan pertama, yang ketiga jadi kedua. Itu nak pula. Okey. Sama je gerak. Gerak. Okey. Husulul awwalu fi ghairi hayyizil awwal was-sukunu ma'ada dhalik, dan dia itu yang selain daripada itu, bukan daripada dia apa? Dia apa? Husulul tsani fi hayyizil awwal. Hasil yang kedua atau husulu ghairu awal fi hayyizil awal. Husul yang kedua atau selain yang pertama pada tempat pertama. Makna hak ni waktu ni duduk sini, waktu yang kedua, saat kedua duduk sini kau panggil dia. Saat pertama duduk sini, saat yang kedua duduk sini kau panggil dia. Terhasil yang kedua pada tempat yang pertama, maknanya tak gerak. Wa kullun minal intiqali wa diddihi, dan setiap daripada berpindah dan lawan bagi berpindah. Au husulil awwali fi ghairi hayyizil awwali wa ma adahu, dan hasil yang pertama pada selain tempat yang pertama dan yang lawan baginya. Semua tu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Jadi menamakan harakah dan sukun tu a'rab min babi tajawuz, majaz saja, bukan hakikat. Min babi tajawuz, majaz saja, bukan hakikat. Hakikat dia harakah dan sukun bukan bangsa Arab. Arab istilahnya benda yang amrun wujudi, sifatun wujudiyah. Okey, qauluhu mulazimul hadithi hadithun, dan yang melazimi perkara baharu itu baharu. Ai li anna mulazima syai'i la yasihu an yasbiqahu, kerana yang melazimi sesuatu tak sah dia itu mendahuluinya. Tak boleh dia itu terdahulu daripada sesuatu. Melazimi ni makna tak boleh bercerai tangga, tepek sekali. Yang sekali dengan sesuatu, dia tidak boleh dia mendahuluinya. Kalau mendahuluinya jadi mana? Tak lazim lah, tak berserta. Hak berserta ni makna mesti tidak mendahului. Kalau mendahului dia tu, orang tak panggil melazimi. Dah, putih pada ni, putih melazimi kupiah ni. Kalau kata tak melazimi, makna boleh ada putih dulu baru ada piah. Boleh? Takkan ni melazimi duduk sekali. La yasihu an yasbiqahu id law sabaqahu, kerana jika mendahului mendahului akan sesuatu, lan tafadil mulazamatu, ternafilah berlazim-lazimah. Maka orang panggil berlazim-lazimah. Berlazim-lazimah ni makna sekaligus, tak boleh bercerai tangga. Wa huwa khilaful fardi, dan itu menyalahi andaian kita. Fardu takdir kita, sifat bagi baharu, sifat tu melazimi baharu, tak bercerai tangga. Maka bila sifat tu baharu, tentulah zat itu baharu juga. Khilaful fardi, dia menyalahi pada fardu takdir, pada dakwaan dan andaian kita tadi. Qauluhu wa dalilu hudutsil a'radi, dan dalil baharunya a'rab, baharu sifat itu, dalilnya musyahadatu taghayyuriha, ialah melihat berubahnya
bunyi a'rad ila akhirih. Min adamin ila wujudin wa min wujud ila adam. Ini kembali kepada dalil yakiniyah hak musyahadat. Musyahadat. Datang dalil yakin. Apa dalil sifat tu baru? Apa dalil sifat tu baru? Ialah kita lihat berubah. Lihat berubah itu sampai kepada tahap mana yakinlah. Tengok sendirilah kira. Tengok sendiri. Takriruhu, takrir dalilnya. Takrir dalil makna huraian bagi dalilnya hakadha. Begini. Al-a'radu syuhida taghayyuruha. Sifat-sifat baharu itu dilihat berubahnya min wujudin ila adamin, daripada tak ada kepada tak ada. Wa aksuhu, dan lawang dia. Iaitu daripada tak ada kepada ada. Kita tengok sendiri. Dah berubah. Wa kullu ma kana kadzalika, dan setiap yang demikian fahuwa hadithu, namanya baharulah. Asal tak ada jadi ada, asal ada jadi tak ada, maka namanya baharu. Wa natijatuhu, natijahnya al-a'radu hadithah, maka sifat tu baharu. Wallahu a'lam.